Yang tak asal pun mereka sorokkan di vertical. Yang keluar ni dia punya salinan kepada salinan je, terjemahan-terjemahan. Yang asal tu tengok pun tak boleh. Macam mana nak keluar balik? Kitab Al-Quran saja yang bakal keluar balik sebab ramai orang hafal dia. Jadi ilmu syariah yang terpuji, yang asas Al-Quran, sunnah ataupun hadis, ijma' dan athar. Ilmu yang cabang iaitu pemahaman kepada yang empat tadi. Pemahaman daripada Quran, hadis, ijma' dan asar tadi. Contoh, Nabi Muhammad, dia keluarkan satu hadis, dia cakap satu hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad, hakim ataupun qadi tidak mengadili ketika sedang marah. Satu-satu orang hakim tu, dia tak boleh nak jatuhkan hukuman ketika dia tengah marah. Dia tengah hot, tengah bergaduh dengan isteri dia, tiba-tiba orang datang minta keputusan, masa tu dia tak boleh jatuhkan hukuman. Hadis cakap yang tu saja. Tapi ulama-ulama dia kaji di sebalik itu. Kalau hakim tak boleh jatuhkan keputusan ketika dia marah, maksudnya ketika dia sakit perut pun tak boleh jatuhkan hukuman, sebab kewarasan dia tu dah hilang sikit. Kalau ketika marah dia tak boleh jatuhkan hukuman, ketika dia lapar, lama tak makan, tengah lapar pun tak boleh jatuhkan hukuman juga, walaupun Nabi tak sebut. Bila Nabi kata ketika hakim tu marah tak boleh jatuhkan hukuman, maka ketika hakim tu jatuh sakit, tengah demam, dia tak boleh jatuhkan hukuman juga, walaupun Nabi tak sebut. Ni yang kata ilmu cabang. Dia tafsirkan yang empat tu tadi. Nabi Muhammad bagi tahu satu-satu orang hakim, satu-satu orang qadi tu, dia tak boleh jatuhkan hukuman ketika dia marah. Yang tu je. Tapi dengan ilmu cabang ni tadi, ulama dia boleh keluarkan hukum yang lain. Hakim-hakim ketika sakit perut tak boleh jatuhkan hukuman, sebab nanti keputusan dia tu mungkin tidak adil. Hakim-hakim ketika dia lapar sangat tak boleh jatuhkan hukuman. Hakim-hakim ketika dia sakit tak boleh jatuhkan hukuman, dia kena sihat. Baru hukuman yang dia jatuhkan tu barulah terperinci dan adil. Seterusnya, ilmu muqaddimah. Ni ilmu pengantar. Ilmu pengantar kepada agama Islam ni ialah ilmu bahasa lah, bahasa Arab. Sebab Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Dan yang akhir, ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap ini ialah ilmu qiraat. Contohnya, ilmu tentang bacaan-bacaan, cara membaca Quran. Lain cara baca, lain keputusan, lain hukum yang dikeluarkan. Ilmu tentang makhraj, cara sebutan. Ilmu mustalah hadis, yang tu masuk dalam ilmu yang pelengkap. Jadi itulah kita punya ulang kaji secara ringkasnya daripada pelajaran yang dulu. Ilmu yang fardu kifayah ni dua jenis, ilmu syariah dan ilmu bukan syariah. Ilmu syariah ni ada empat perkara: ilmu asas, ilmu cabang, ilmu muqaddimah dan ilmu pelengkap. Ilmu-ilmu bukan syariah ada tiga. Ilmu yang terpuji, contohnya matematik. Ilmu yang dicela, contohnya ilmu sihir. Dan ilmu yang dibolehkan, contohnya syair-syair. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah kita kepada pelajaran hari ini. Kata Imam Al-Ghazali, kerana dunia adalah tempat bercucuk tanam bagi akhirat, dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa dan agama ialah dua anak kembar. Tu atas tu ayat tergantung, sambungan daripada yang dulu. Maksud dia, kita nak sampai ke akhirat ni mesti lalui dunia. Boleh tak kita kata tak maulah melalui dunia, nak lalu jalan lain? Mana boleh, sebab kita dah sampai ke dunia dah. Kecuali lah kita tak sampai ke dunia lagi. Tapi mana ada orang yang bernyawa yang tak sampai ke dunia? Janin yang mati pun dia dah sampai ke dunia dulu dah. Kita nak sampai ke akhirat mesti melalui dunia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meninggalkan dunia. Kalau orang tu kata dunia ni tinggal lah, memanglah dalam hadis-hadis dibagi tahu dunia ini ibarat sampah, dunia ni ibarat bangkai kambing. Tapi bukan maksud kena tinggal terus dah. Kita kena lalui dunia, maksud dia kena ambil juga daripada dunia ni, tapi dengan yang sewajarnya. Penguasa dan agama ialah dua anak kembar. Pemerintah dengan agama ni seolah-olah dua anak kembar, saling berkait. Agama itu pokok. Pokok ni maksud dia tiang.
Ni bahasa Indonesia kan. Dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok akan roboh. Rumah kita kalau tak ada tiang, mudahlah roboh dia. Masjid kita ni kalau tak ada tiang, cepatlah roboh dia. Di mana orang Arab dia ambil kiasan tentang tiang. Sedangkan zaman dulu tak ada bangunan besar-besar di Hijaz tu. Makkah, Madinah, bangunan besar-besar ni tak ada. Susah nak dapat. Yang ada rumah orang Arab. Rumah orang Arab ni dia susun tanah, susun batu. Jarang ada tiang. Jadi di mana mereka ni tengok tiang? Tiang ni daripada kemah-kemah yang mereka pasang. Sama ada pada orang Badui, ataupun ketika musim haji, ataupun ketika bermusafir. Banyak kemah-kemah yang dipasang. Di situlah datang perumpamaan tiang. Cuba kita bayangkan kalau kemah-kemah ni dia tak ada tiang, bolehkah nak didirikan? Tak boleh. Sebab tu dikatakan tadi, sesuatu yang tidak berpokok, yang tidak ada tiang, dia akan roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal akan hilang. Satu benda yang berharga, tak ada penjaga dia, dia akan hilang. Agama, kalau kita tak ada kekuasaan nak menjaga dia, dia akan hilang. Kita tengok apa yang jadi kepada saudara-saudara kita di Myanmar, di Burma. Mereka tak ada kekuasaan dan ditindas pula dengan begitu teruk. Tengok keagamaan mereka macam mana. Jauh ketinggalan berbanding kita. Jadi kalau orang kata kuasa tak penting, kuasa dia penting juga. Sebab agama kalau tak ada yang mengawal dia, dia akan rosak, akan hilang. Contoh dia duit lah. Duit RM10 kita ambil, kita letak di jalan, tengah-tengah jalan kan, orang tengah lalu ramai-ramai, kita letak, tak payah jaga. Rasa-rasa hilang tak duit tu, akan hilang.